Benarkah apabila seseorang itu mendirikan solat, Allah amat menghargai kepada orang yang mendirikan solat, ataupun ianya terbalik daripada apa yang biasa kita fikirkan? Mari sama-sama kita belajar bersama dalam surah Al-Maidah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Quran Salat Infaq hari ini untuk sama-sama kita meneruskan kajian dan juga pelajaran kita, tilawah, dan untuk sama-sama kita membersihkan tazkiyah pada diri kita. Dan sudah tentunya ini adalah harapnya ta'limul kitab wal hikmah, kita mempelajari kepada kitab dan kita mempelajari kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan membaca pada hari ini ayat yang ke-7 Suratul Maidah bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Safah, apa khabar ini? Alhamdulillah Ustaz ni kita pendek saja ayat pada hari ini untuk sama-sama kita baca. Kalau sebelum ni panjang tu ya, berkaitan dengan wudu, tentang tayamum, dan hari ini kita nak melihat bagaimana Allah mengingatkan satu perkara yang besar ya untuk kita ambil pelajaran. Mari sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio pada hari ini, untuk kita memulakan sesi kita dengan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon diberikan ilmu penuh hikmah dalam melihat satu demi satu huruf dan baris di dalam ayat yang ke-7 Suratul Maidah. Kita mulakan dengan doa, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi ayat ke-7 pada hari ini, iaitu pada muka surat 108 kita akan membaca ayat yang ke-7 Suratul Maidah yang berkaitan dengan perintah agar mengingati nikmat petunjuk agama Islam dan konsisten dalam ketaatan. Kita baca ayat ke-7 bersama dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi dan riayahkan sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu ini dan saat ketika ini kita dapat sama-sama sebenarnya rasa bertuah, bersyukur Allah Ta'ala pilih kita di kalangan hamba-Nya ramai di sana untuk kita berada dalam majlis ilmu, sama ada kita berada di mana-mana sahaja kita berada, di rumah, di tempat kerja, di luar, mungkin sedang membawa anak-anak keluar dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah kita dapat bersama dengan Al-Quran, dan juga saya alu-alukan kedatangan ke studio pada kali ini daripada Kuliah Duha Muslimat Taman Angsamas Seremban, orang Negeri 9 lah. Apa khabar orang Negeri? Sehat belaka insya-Allah? Alhamdulillah, masya-Allah. Serba cerah. Kalau saya nak sebut colour pun tak tahu colour apa ni, Safas. Colour apa warna tu? Tak tahu nak cakap. Tapi kita melihat bagaimana sinarnya, cerianya dengan Al-Quran. Dan tak lupakan pada grup Istiqamah kita yang turut bersama-sama kita pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini mencabarlah untuk saya juga mencabar Ustaz Fas, lagilah mencabar pasal ayat pendek saja Ustaz Fas. Ayat dua baris lebih sikit saja untuk ayat yang ke-7, tapi kelebihannya subhanallah
kita boleh fokus setiap ayat itu perkataan demi perkataan tu. Mudah-mudahan tak terlepas kita pada hari ini. InsyaAllah Allah Ta'ala permudahkan urusan kita semua. Jom sama-sama kita hayati dahulu. Kita mendengar dahulu bacaan daripada ayat yang ketujuh yang mungkin akan saya ulang-ulang sedikitlah kerana ayat itu pendek. Mudah-mudahan dapat memasakkan lagi dalam hati-hati kita perkataan-perkataan Allah ini Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. صدق الله. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-7 untuk sama-sama kita memberi perhatian. Kita membaca, Alhamdulillah dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi sebentar tadi Ustaz ya. Alhamdulillah kita membaca, harapnya Allah memberikan ganjaran setiap huruf yang kita baca itu 10 markah, 10 pahala. Dan pahala ini bukan sekadar di dunia ataupun di akhirat Ustaz ya. Biasa orang cakap pahala ni hanya di akhirat nanti nak masuk syurga. Sebenarnya pahala inilah sebenarnya yang diperlukan untuk mendapat hasanah fid dunya, dan juga apabila sampai di akhirat nanti kita ingin hasanah fil akhirah dan kita ingin dijauhkan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita sudah baca, kita dapat pahala dan kita tadabbur untuk kita mendapatkan barakah daripada al-Quran ya. Al-Quran hanya bila kita dapat barakah bila kita melihat kepada isinya. Dan apakah isi daripada ayat yang ke-7? Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah kamu semua tentang nikmat Allah kepada kamu. Apakah nikmat Allah ini? Kita perlu mengikut kepada as-siyaq ataupun konteks ayat ini. Kalau kita melihat pada ayat 6 maksudnya bercakap tentang apa? Tentang wudu, tentang tayamum. Untuk apa? Untuk seseorang itu bersedia menuju kepada satu nikmat yang besar, namanya adalah solat Ustaz. Ya, sebenarnya bila dapat wuduk sahaja ataupun kalau tak ada air maka digantikan dengan tayamum, sebenarnya itu adalah nikmat yang Allah kata wadhkuru, bukan wadhkur. Maksudnya sila ingatkan ramai-ramai kepada orang lain yang dapat ambil wuduk saatnya, pasal orang ni nak pergi solat ataupun kalau tak ada air ambil tayamum. Ini adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biasanya orang kata bahawa kalau saya solat ini adalah sesuatu yang akan memberikan harapnya Allah gembira dengan saya. Sebenarnya Allah kata no, terbalik. Kamu kena ingat nikmat apabila kamu dipilih sebagai orang yang solat. Sampai tahap gitu Allah mengingatkan dia dalam ayat ini. Kerana apa? Kerana ada orang kata bahawa kalau saya solat harapnya Allah suka saya. Tetapi sebelum Allah suka, sebenarnya kita kena suka Allah pilih kita sebagai orang yang solat. Kerana orang yang solat itu adalah satu nikmat, dan nikmatnya ini diangkat setinggi ayat yang ke-7 ini. Kita mungkin ada kereta, sebenarnya kita ada anak, kita ada keluarga, ada makan, ada minum, ada apa-apa sahaja, tetapi itu semua nikmat-nikmat kecil.
apabila seseorang itu dapat nikmat yang besar, namanya ialah salat. Dan dalam tafsir lain menyatakan nikmat ini merujuk pada Islam, Ustaz. Bila kita merujuk balik pada ayat 5, 4, 3, 2, 1, kita tahu bahawa bila Allah menyatakan orang yang dapat menunaikan ataupun menyempurnakan janji dalam ayat pertama surah Al-Maidah, ini orang yang mendapat nikmat. Kalau katakan dalam ayat yang kedua bercerita tentang Allah memberikan panduan-panduan dan kita ini selalu menolong kepada bir dan takwa, itu adalah nikmat. Dan bila Allah isytiharkan pada ayat yang ketiga bahawa agama Islam ini dilengkapkan, itu adalah nikmat. Dan puncak pada nikmat dalam Islam ini bila orang itu terpilih sebagai orang yang mendirikan salat, didahului dengan wuduk yang lengkap, yang tujuan Allah bukan nak menyusahkan tetapi untuk menyucikan. Dan perkataan suci ini pernah muncul pada ayat 25 surah Al-Baqarah. Apakah ayat tersebut? Kita akan lihat sebentar lagi. Kita berehat dahulu My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran Salat Infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. صدق الله. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-7. Kita kembali dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, untuk sama-sama kita melihat bagaimana Allah menyeru kepada kita untuk mengingat kepada nikmat Allah. Ya, nikmat ini mufrad maksudnya, satu nikmat.
walaupun sebenarnya bercakap tentang nikmat yang Allah berikan ini banyak, tetapi bila diletakkan dalam bentuk mufrad ataupun singular, dalam bentuk kata tunggal, ia sebenarnya untuk menyatakan bahawa apa sahaja yang kita peroleh dalam hidup ini, ianya adalah dalam satu kategori, iaitu kategori ianya datang daripada Allah. Kita cakap tentang kesihatan, kita bercakap tentang kekayaan ataupun apa sahaja yang kita ada, apabila ianya digabungkan di bawah satu bendera Islam, itulah sebenarnya satu kategori yang Allah suruh kita ingat dan selalu ingat dalam kehidupan. Imam Sa'idi menyatakan bahawa kalau seseorang itu mengingat nikmat Allah SWT, ada 4 manfaat. Yang pertama, ia mengajak untuk bersyukur kepada Allah dan mencintainya. Yang kedua, memenuhkan hati dengan ihsan, kebaikan daripadanya. Kita rasa bahawa Allah ini memang sentiasa berbuat baik walaupun ada ujian yang melanda dalam hidup kita. Kita tahu Allah ini tetap buat yang terbaik kepada saya. Yang ketiga, menghilangkan ujub dalam nikmat agama. Bila kita dapat baca Quran, bila kita dapat solat, kita tahu bahawa bukan saya yang hebat, bukan saya buat untuk menyebabkan Allah gembira, tetapi sebenarnya saya dapat solat ini pun pasal Allah yang beri nikmat tersebut. Ya, Allah beri nikmat tersebut yang saya perlu syukuri. Dan yang keempat, menambahkan kurniaan dan ihsan daripada Allah. Bila kita ingat, kita bersyukur. Kalau bersyukur, dalam surah Ibrahim Allah menyatakan, wala in syakartum la azidannakum. Lagi bertambah lagi nikmat Allah beri kepada seseorang itu kerana dia selalu mengingat kepada nikmat. Dan salah satu nikmat besar adalah dipilih sebagai orang yang mendirikan solat, yang sentiasa berwuduk. Paling kurang pun 5 kali lah wuduk. Ya, pasal orang tak solat, dia tak ada wuduk Memang confirm tak wuduk kan. Buat apa dia nak wuduk? Takkan dia nak ambil wuduk lepas tu nak buat apa? Saya memang suka wuduk tapi tak solat. Tak mungkin perkara itu berlaku. Jadi mari sama-sama kita membaca ayat yang ke-7. Setiap kali kita berwuduk ataupun bertayamum, sebenarnya itu adalah nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita terpilih selalulah kita bersyukur dan ingat itu adalah satu perkara yang besar. Ayat yang ke-7 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, insya-Allah kita nak baca ayat ke-7. Saya bila sebut wuduk tu Safas, teringatlah kisah Imam Syafi'i tu. Imam Syafi'i bila bertandang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid beliau, apabila beliau sudah makan, kemudian disediakan bekas untuk mengambil wuduk. Kemudian diperhatikan Imam Syafi'i tak bekas tu tak luak sedikit pun air. Jadi pelik Imam Syafi'i tak bangun malam ke? Ayah dia selalu puji Imam Syafi'i, wah soleh begini. Betul-betul bila subuh tu air tu tetap tak digunakan. Masya Allah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal seorang yang soleh juga, dia mengatakan tak apa, tanya sendiri kepada Imam Syafi'i. Tanya sendiri kepada Imam Syafi'i, pasti dia akan dapat jawapannya. Maka Imam Syafi'i selepas daripada Isyak menyelesaikan masalah fiqh sehingga sampai subuh tidak tidur. Jadi di solat subuh itu menggunakan wuduk waktu Isyak tadi. Masya Allah. Itu bila tanya Ustaz ya. Tapi kalau tak tanya, zaman netizen sekarang ni, tak tanya, dia bedal dulu, lepas tu minta maaf. Okey. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, baik, betul lah kita dapat ambil wuduk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita sentiasa berwuduk, dan kerana bila kita berzikir ingat Allah dalam keadaan berwuduk tu, maka sudah pastilah mudah-mudahan kita mendapat lebih kekuatan, kebaikan dengan dalam keadaan kita bersih, insya-Allah. Baik, kita nak baca ayat yang ke-7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا
Surah Al-Nazim ayat yang ke-7 ini Allah teruskan untuk kita mengingat kepada nikmat daripada Allah, ya, nikmat Islam, dan sudah tentu salah satu daripada rukun Islam itu adalah mendirikan solat yang dijelaskan pada ayat yang ke-6 dimulakan dengan wuduk ataupun tayamum. Maka kalau di hujung ayat yang ke-6 itu Allah menyatakan la'allakum tashkurun, kena selalu bersyukur kita dapat berwuduk, agar kita bersyukur kerana kita ini dapat bertaharah kerana sifat pasangan yang diberikan di akhirat, Ustaz, ya. Istilahnya azwajum mutaharah pada ayat 25 surah Al-Baqarah. Nak menceritakan bahawa kalau orang itu selalu berwuduk, bertaharah di dunia ini, insya-Allah dia menjadi azwajum mutaharah apabila sampai di akhirat. Pasangan itu akan sampai ke syurga. Tetapi kalau seseorang itu jarang-jarang bertaharah, jarang-jarang bersuci, wuduk, jarang-jarang wuduk kerana memang jarang-jarang solat ataupun tak solat, maka kesannya ialah orang ini tidak akan jadi azwaju mutaharah. Jadi tempatnya bukan dekat syurga lah. Ya, di tempat lain yang kita doakan ahli keluarga kita ambil sensitif tentang dipilih menjadi orang yang mendirikan solat. Ya, bukannya kerana alamak dah solat lagi, terpaksa solat, bukan kan? Dia rasa ya Allah, ini nikmat besar pasal saya ingat, ya, bila kita tengok anak kita dia bangun, ya, walaupun terlambat solat, dia dah mula gelabah, Ustaz, ya, pasal nak solat. Kita kena ingat ini nikmat besar daripada Allah, nombor satu. Yang keduanya Allah suruh kita ingat kepada mitsaqah, iaitu perjanjian dengannya. Di dalam surah sebelum ini kita bertemu dengan mitsaqahum, perjanjian dengan Bani Israel. Tetapi di sini bila Allah menyatakan wa mitsaqahu, perjanjian dengannya, ini maksudnya satu hubungan personal seorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita berjanji untuk bersyahadah kepada Allah dan juga bersyahadah bahawa Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah. Dia bukan sekadar syahadah, Ustaz, ya, bukan sekadar cakap, tetapi kita kena ingat. Bila ingat dia takkanlah dia ingat saya dah berjanji, kemudian tak apalah kalau saya tak penuhi pun tak apa. Dia tak boleh jadi begitu, ya. Itu sebabnya Allah kata bila dah berjanji itu allazi wathaqakum bihi id qultum sami'na wa ata'na. Maksudnya apabila seseorang itu dia ingat pada janji, dia akan alamak saya dah berjanji, maka saya dengar, saya akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan selalu mengingat janji. Yang menyebabkan orang degil ataupun mungkin tidak mahu melaksanakan perjanjian kerana dia lupa, Ustaz. Dia lupa, dan inilah seruan daripada Allah yang kita pun kena ingatkan sesama sendiri. Kita ni dah berjanji, kita ni bukan sekadar 2 kalimah syahadah begitu sahaja. Kita bila memeterai janji itu, ia perlu ditepati dengan selalu mendengar, mencari ilmu-ilmu berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan. Iaitu perkataannya adalah wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wadhkuru daripada kata akar zakara, maksudnya mengingat ataupun menyebut. 292 kali disebut dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan juga surah An-Nisa. Kita kaitkan zakara ini dengan zikir, Ustaz, kan? Biasa kita berzikir. Maksudnya seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Sa'di sebentar tadi, bahawa dengan zikir, dengan mengingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang itu akan menjadi orang yang makin bersyukur, akan memenuhkan hati dengan ihsan daripada Allah. Dia tak adalah selalu asyik komplain saja, pasal dia tahu bahawa Allah dah bagi macam-macam. Yang ketiga, menghilangkan rasa ujub, rasa hebat sangat saya ni buat kebaikan, ya, tak rasa diri suci lah, Ustaz, kan. Kadang-kadang ada orang tu dia kalau boleh dia nak doakan, ya, satu bangunan tu runtuh, contohnya, kan, dan dia minta untuk Allah runtuhkan, padahal sebenarnya Nabi kalau nak runtuhkan Taif, dah ada offer daripada malaikat untuk hempap gunung kepada orang-orang Taif, tetapi Nabi memilih untuk mengadu pada Allah. Mereka orang jahil, ya Allah beri hidayah, dan rupa-rupanya Taif sekarang ini adalah orang-orang yang dipenuhi orang-orang yang beriman. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
جاهنا وارزقنا تلاوته. Satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar, oh saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Betul. Prof silakan bagi Baik. nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap rokok. Dia isap rokok. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Ya. Dia tak berbuka pun dengan rokok. Ada orang dia ya. buka dia buka dengan Ya, isap ya, rokok. ya, ya. Tapi ni dia tak buka dengan isap rokok. Dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap rokok balik. Baik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. أطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي زنقا. Alhamdulillah, kita kembali dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah, kita dah dengar kupasan tadabbur daripada ayat yang ke-7 sebentar tadi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa mengingati nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa menjadi dengan itu kita menjadi orang-orang yang bersyukur, tidak ujub dan menjadi orang-orang yang baik, insya-Allah, saleh insya-Allah. Baik. Ayat yang ke-7 yang telah kita dengar beberapa kali, sudah pasti mungkin akan dapat kita hafal sedikit sebanyak ayat tersebut dan melekat dalam kita punya memori kita, kerana itu yang kita dengar sebentar tadi beberapa kali diulang. Itulah dalam konsep kita menghafaz ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan konsep ulang dan juga murajaah. Banyak kita mengulang dan kita murajaah hafalan itu, maka insya-Allah akan dapat melekat dalam ingatan kita. Sebagaimana surah Al-Fatihah tidak pernah kita lupa kan. Jaranglah kita lupa baca surah Al-Fatihah. Tengah-tengah baca terlupa. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Jaranglah macam tu. Sahabat Kecuali inilah kalau ada orang baca tahiyat akhir ketika baca Fatihah kan. Ya. Baca Fatihah tu boleh masuk tahiyat akhir pula tu. Boleh kat mana tu? Kalau katakan ada orang yang baca tahiyat akhir kuat sangat lah. Betul. Betul. Dekat RNR biasanya. Itulah kadang-kadang kita tertukar juga kan. Cuma nak bagi tahu surah tu paling kita lancar lah. Kalau kita tanya surah mana paling lancar, surah Fatihah lah. Berbanding surah Yasin, walaupun baca seminggu sekali, tapi surah Fatihah ni sebab tiap-tiap masa kita baca. Maka nak jadi surah lain macam surah Al-Fatihah, sudah pastilah kena banyak mengulang lah. Ulang ayat tu dan kita akan ingat ayat Al-Quran tu, insya-Allah. Baik. Kita nak lihat sedikit, izinkan untuk saya berdirilah untuk kita lihat lebih jelas kalimah-kalimah kita pada hari ini dalam ayat yang ke-7 ini, dan kita boleh tonton di skrin besar kita ini, masya-Allah. Alhamdulillah, untuk sama-sama permudahkan urusan kita. Baik, ayat kita yang ke-7, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Kita lihat dulu perkataan yang kita nak jelaskan. واذكروا نعمة الله. Cuba sekali kita panaskan suara kita sikit. Dah lama duduk kan? Okey. 1, 2, mula. واذكروا نعمة الله. Masya-Allah. Okey, sekali lagi. واذكروا نعمة الله. 1, 2, mula. واذكروا نعمة
Okey, Ustaz, ini macam muji mujawab je. Betul lah. Jadi kita mujawab Safas. Saya sekala kita nak mujawab sikit, kita bagi suara kita keluar sikit daripada kerongkong kita. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Tu taranum apa tu? Taranum apa? Taranum bermula daripada huruf ra. Ras. Okey, taranum ras ni taranum ras ni taranum yang sangat masyhur, bahkan setengahnya menganggap ia sebagai sultan al-maqamat. Maksud dia raja segala lagu yang ada. Jaranglah kalau kita dengar orang Arab, lagu ras ni memang menjadi lagu yang mesti dia orang buat. Antaranya Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Mekah yang kita kenali, yang kita sayangi, lagu Fatihah secara murattal tu itu lagu ras. Okey. Kenapa saya buat mujawab tu supaya saya nak bagi bacaan tu perlahan-lahan, kita dapat melihat huruf satu-satu. Pertama, huruf za pada wadhkuru. Huruf za ni makhrajnya sama dengan huruf tha. Cuba sebut tha dan juga za. Tha, za. Ujung lidah dikeluarkan sedikit, diletak diletak di bawah gigi kacip atas. Ni. Nampak dah ni? Boleh tahan ya. Okey. Masya-Allah. Hujung lidah kita ini, okey, diletak di bawah kita punya gigi kacip atas ini. Walaupun lidah ni tak boleh kita nak keluarkan lah kan. Nanti maknanya mesti dikeluarkan macam tu. Dia keluar di bawah gigi kacip. Keluarkan sedikit hujung situ. Okey, makhrajnya sama dengan tha. Cuba sebut tha, za. Bezanya tha ada angin. Okey? Za tidak ada angin. Za kat sini tak ada angin. Maka ada segelintir kita bila sebut za, dia bunyi seakan-akan tha sebab dia keluarkan angin. Cuba sebut wadhkuru, za tu dimatikan dengan keluarkan angin. Cuba sebut. Automatik akan jadi huruf tha. Dia hanya suara saja yang bergerak. Nafas tak keluar, nafas tersekat. Cuba sebut Kalau kita letak tangan di depan mulut kita ini, maka kita tak rasa angin dia. Okey? Tapi kalau kita buat kita keluarkan angin, buatlah macam mana pun, akan huruf za tu akan jadi huruf tha. Sebab makhrajnya sama. Hujung lidah kita diletak bawah gigi kacip ni. Okey, satu. Kemudian huruf kaf bagi depan. Wadhkuru. Cuba sebut ka, ki, ku. Ada sedikit angin, tapi tak boleh banyak. Tak boleh wadhkuru tu banyak. Okey, kalau dimati tak boleh kita baca ak. Tak boleh. Itu kaf suaranya tak keluar, dia hanya angin saja. Wadhkuru. Okey. Jangan was. Kalau was, ada sin, ada tha. Kemudian ni'matallahi alaikum. Ni'matallahi alaikum. Ni'mah. Huruf ain tu bila kita nak keluarkan dia. Ni'mah. Jangan ni'mah. Ni'mah. Jangan ni'matallah. Huruf ain, huruf yang pertengahan. Suaranya digerakkan sedikit. Huruf pertengahan. Huruf ain ni, nak betulkan huruf ain, nak pastikan betul huruf ain, kita punya lidah kita ini, walaupun huruf ain huruf kerongkong, huruf tengah kerongkong, tapi kita punya lidah kita ini, dia bergerak masuk ke dalam sedikit. Dia bergerak masuk ke dalam. Ibarat kata lidah ni, dia bergerak ke belakang sedikit. Ni'. Cuba sebut. Ni'. Dia ada masuk ke belakang sikit, ke dinding kerongkong kita. Menghala ke tengah kerongkong. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Okey, yang terakhir ni'matallah. Jangan ni'matallah. Jadi ta tu ni'mata. Ni'matallahi alaikum.
Aywa, bagus. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Jaga ni, walaupun lam tu tebal, lam pada lafaz al-jalalah tu. Satu soalan saya nak tanya. Lafaz lam yang ditebalkan itu, lam mana yang ditebalkan? Lam pada lafaz Allah tu, lam yang pertama ke lam yang kedua? Yang tebal Allah tu, ni'matallah tu. Itu lam pertama ke lam yang kedua yang kena tebal? Lam pertama ke kedua? Kedua ke pertama? Bagus. Jawapannya lam yang kedua. Itu lam yang kedua. Lam pertama itu adalah disebut sebagai lam alif lam syamsiyah. Yang ditambah daripada perkataan ilah. Perkataan Allah ni asalnya daripada perkataan ilahun. Tambah alif lam jadi al-ilah. Itu panjang dah ceritanya. Nanti segmen yang akan datang kita akan jelaskan pada lafaz Allah. Kerana lafaz tu agung untuk kita nak sebut dengan betul. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور Masya Allah, tabarakallah. Itulah ayat yang ke-7. Kita ambil perhatian tempat-tempat tajwid yang kita dah sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkatkan darjat kita dengan Al-Quran. Amin. Baik, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. My Quran Time. Quran, Salat, Infak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Keadaan dah kucar kacir. Perang Khandak ni kan kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh dah kucar kacir kerana angin kuat, ribut dan cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadidah faqala Rasulullah ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Rasulullah kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip
spy, tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh, kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasulullah pun memanggil Huzaifah. Manggil Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun dan bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. Waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-7 bagaimana Allah menyeru kepada kita untuk mengingat kepada nikmat Allah dan juga kepada perjanjian dengannya. Allah menggunakan perkataan wa mitsaqahu sebagai satu seruan untuk mengingati perjanjian kita secara unik. Setiap orang ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengingatkan perkara ini kerana mungkin ada yang terlupa saatnya. Perjanjian kita satu masa dahulu di alam roh. Nanti kita akan jumpa pada surah Al-A'raf bila Allah menyatakan bahawa di alam roh semua manusia ini yang beragama Islam ataupun tidak di atas muka bumi ini yang menunaikan kebaikan seruan Allah ataupun tidak pernah berjanji kepada Allah bahawa sebenarnya Allah itu sebagai Tuhan, bala syahidana. Maka bila Allah mengingatkan lagi di sini, bagi orang-orang yang ingat sepatutnya bila ingat nikmat, tunaikan janji. Itu adalah tema bagi surah Al-Maidah dan beberapa perkara, beberapa kisah di dalam surah ini akan sentiasa mengingatkan nikmat agar menunaikan janji. Lagi banyak nikmat yang Allah beri dalam hidup kita. Kita mendapat keluarga, mendapat wang, harta, kekayaan, kemudahan dalam hidup. Sebenarnya itu clue daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sila gunakan nikmat ini untuk memenuhi janji mitsaq, kerana itu adalah sesuatu yang diharapkan agar kita kembali ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-7 kita baca sekali lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. صدق الله. Surah Al-Azim, begitulah bacaan ayat yang ke-7. Di hujung itu Allah mengingatkan wattaqullah. Perkataan wattaqullah ini amat powerful sebenarnya Ustaz ya. Iaitu takutlah kepada Allah, sila berhati-hati dengan Allah atas segala nikmat dan segala janji yang telah kita buat selama ini. Iaitu apabila kita diberi nikmat, kita dapat gaji contohnya Ustaz kan, ya, kita dapat keluarga contohnya, kita dapat pangkat. Sebenarnya semua kurniaan nikmat daripada Allah itu perlu digunakan untuk memenuhi janji, bukan sekadar pasal dapat duit banyak simpan banyak-banyak Ustaz kan. Ataupun bila dapat pangkat, okey simpanlah pangkat ini nanti boleh senaraikan dalam CV saya sahaja. Bukan itu tujuan nikmat diberi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi untuk kita selalu mengatakan sami'na wa ata'na, saya mendengar, saya taat kepada segala janji yang telah dimeterai kerana Allah dah beri saya nikmat.
Ada orang yang dia mungkin ada anak OKU contohnya Ustaz kan. Jadi dia akan banyak spend masa, menggunakan masa untuk menjaga anaknya. Tetapi kalau anak kita sihat, tak perlu kita banyak guna masa untuk anak, maka gunakan masa itu untuk membantu perjuangan fi sabilillah kan, terlibat dengan NGO, terlibat dengan usaha dakwah, membantu sana sini, kerana kita ada masa lebih. Bukannya kita ambil masa tu bercuti kan. Itu sahaja yang kita buat, khawatir nanti kita tidak dapat cuti daripada Allah bila sampai di akhirat sana. Bekerja keras pula kat sana kan. Ya, dan itu adalah salah satu amaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hujung itu Allah menyatakan innallaha alimum bidzatis sudur. Allah amat mengetahui segala isi hati sudur. Sadar ini adalah lapisan pertama daripada hati kita. Ustaz ada gigi tadi kan? Yeah. Okey. Kalau hati ada kat sini, lapisan pertama tu namanya sadar. Ya. Lapisan kedua namanya qalb, lapisan ketiga namanya fuad, dan lapisan keempat namanya lub. Paling kurang 4. Ada yang kata ada 5 dengan basirah. Jadi lapisan pertama ini adalah tempat yang boleh diwaswaskan oleh syaitan, sebagaimana dalam surah An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas. Kesannya apa? Berhati-hati, sebagaimana Imam Sa'idi menyatakan, berhati-hati apa yang keluar daripada hati kamu, apa yang tidak diredainya, ataupun apa yang membuatkan Allah benci, ya, ataupun penuhilah hati dengan pengetahuan tentangnya, kecintaan kepadanya dan keikhlasan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya bila kita baca sesuatu berita Ustaznya, kita ada sesuatu perkara, kita rasa benda tu Allah izinkan, tapi kita kata kan. Bila kita mula untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak bersamaan dengan apa yang Allah suka, ataupun yang kita benci apa yang Allah benci, Allah kata watch out, ya, wattaqullah. Innallaha alimun bidzati sudur. Bila Allah tahu, apa kesan bila Allah tahu? Kalau ayah tahu anaknya kena buli pun, ayah tu buat sesuatu. Ini Allah yang tahu. Bila Allah tahu isi hati kita, dengki ke, tak puas hati ke, macam tak setuju ke dengan sesuatu yang Allah izinkan, sebenarnya itu adalah satu perkara yang mengundang kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi elemen sudur, kerana syaitan akan attack kepada lapisan pertama ini. Biar kita, walaupun kita tak buat Ustaz ya, tapi kita benci, kita tak suka dengan arahan daripada Allah. Perkara-perkara itu tanda bahawa orang ini selalu lupa nikmat Allah, selalu tidak menepati janji, dan kesannya ialah mungkin dia tidak mahu ya sama-sama menyerahkan diri sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dipimpin. Kita saksikan resolusi akhir pada episod kali ini. Iaitu yang pertama ialah kita melaksanakan syariat agama dengan sempurna. Yang kedua, sentiasa bersyukur atas pemberian nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, dengan nikmat yang ada itu, taati dan segera lakukan perintah Allah secara konsisten tanpa bantahan, kerana kita tahu itu adalah apa yang Allah harapkan. Dengan makin banyak nikmat, mungkin bukannya tanda kita perlu berehat, ya, pasal dah banyak Ustaz ya, dah dapat, saya berehat je lah, dah pencin. Bukan itu. Apabila Allah beri masa lebih, beri duit lebih, beri keluarga lebih dan sebagainya, ya, maksudnya semuanya sihat, afiat dan sebagainya, itu tanda bahawa Allah nakkan kita makin committed dengan janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pimpin kita pada setiap masa. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami melaksanakan kebaikan, ya Allah, mentaati akan perintah-Mu, ya Allah, dan syariat agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami terus meninggalkan perkara yang keji, perkara maksiat dan perkara mungkar, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa membaca ayat Al-Quran, ya Allah, sentiasa mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa berpegang dengan Al-Quran, ya Allah. Janganlah kau putuskan hubungan kami dengan Al-Quran. Ya Allah, janganlah kau putuskan hubungan kami dengan Al-Quran. Isilah hati-hati kami dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa, ya Allah, dan masukikan syurga-Mu, ya Allah. Dan ampunkanlah segala salah silap dan dosa-dosa kami semua, ya Allah. Dan ibu bapa kami dan orang yang telah pergi di kalangan kami, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, dan saya menyeru pada tuan-tuan untuk sama-sama kita menggunakan nikmat yang kita ada. Sebahagiannya boleh kita gunakan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu medium selain daripada platform lain untuk menyumbang, menyokong kepada gerakan Al-Quran, mengadakan pelbagai program, pelbagai
aktiviti kesedaran agar nilai Al-Quran ini dimasukkan hadir dalam diri setiap hati insan agar sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siri akan datang, bagaimana apabila seseorang itu mengingati nikmat dan menunaikan janji, kesannya mereka akan memperjuangkan keadilan. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insyaAllah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين